TV KPM. Tuan, keadaan di negeri kita sangat merisaukan. Tambahan lagi dengan situasi di mana mapmaker melakukan tindakan yang tidak wajar baru-baru ini. Jadi, apa pendapat Tuan mengenai situasi ini? Pada pendapat saya, tindakan mapmaker itu satu tindakan yang tidak wajar kerana mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu secara paksa dan ugut-ugutan. Paksa dan ugutan itu perkara yang tidak boleh kita terima sama sekali. Jadi, sebagai rakyat tanah Melayu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita sama-sama berganding bahu menentang Malaya Union. Katakan tidak kepada Malaya Union. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran sejarah dengan tajuknya Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita. Bersama dengan Cikgu Wan Muhammad Saifuddin bin Wan Hassan dari SMK Bandar T6 Kluang Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat Ifan. Sihat nampaknya Cikgu. Saya berbusana merah hari ini memakai baju Melayu dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa kita iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hasan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami hari ini tentunya untuk mata pelajaran sejarah untuk menengah atas. Baiklah, seperti yang kita tahu Cikgu Wan, hari ini kita akan belajar mengenai era peralihan kuasa British di negara kita, negara Malaysia. Jadi, untuk permulaannya, mungkin Cikgu boleh terangkan dulu sedikit dan kita kenalkan anak murid Cikgu yang berada di dalam talian. Silakan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan era peralihan kuasa British. Kita akan melihat proses BMA ke arah Malaya Union dan juga tentangan raja dan rakyat tempatan. Baik, jadi saya yakin kita tidaklah bertiga saja di sini kerana kita bersama juga dengan anak murid Cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Apa kata Cikgu perkenalkan mereka? Silakan. Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, saya mulakan dengan Muhammad Aziz. Okey, perkenalkan diri Muhammad Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Nakib bin Cik Muhammad Saleh daripada SMK Bandar T6 Kluang Johor. Baik, terima kasih. Yang seterusnya Cikgu. Okey, seterusnya dipersilakan Alia Alisha. Assalamualaikum, salam perkenalan. Nama saya Alia Alisha binti Muhammad Amir dari SMK Bandar T6 Kluang Johor. Okey, kita teruskan dengan Daniel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel bin Hamzah dari SMK Bandar T6 Kluang Johor. Okey, seterusnya sudah pasti murid yang terakhir daripada Kluang. Dipersilakan Una. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Masturina binti Hishamuddin dari SMK Bandar T6 Kluang Johor. Baik, terima kasih kerana bersama kami. Kita ada 2 kumbang dan 2 bunga dari Kluang Johor sekarang ini. Terima kasih kerana bersama kami. Dan Cikgu, mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit apakah kaitan gimmick kita, dialog kita pada awal tadi dengan topik kita hari ini? Okey, kaitan antara gimmick dengan topik yang kita akan pelajari hari ini ialah kita akan melihat bagaimana penentangan itu wujud terhadap Malaya Union. Kenapa wujudnya penentangan dalam kalangan raja dan juga rakyat. Baik, jadi kalau kita dah faham mengenai gimmick tadi, apa kata kita mulakan, mungkin Cikgu boleh ceritakan dari segi standard pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan. Seperti yang diketahui, topik pada hari ini ialah era peralihan kuasa British di negara kita. Manakala standard pembelajaran ialah 10.31 iaitu memeriahkan pentadbiran tentera British di negara kita. 10.32 menjelaskan berkaitan dengan gagasan Malaya Union, manakala 10.33 menghuraikan reaksi penduduk
tempatan terhadap Malaya Union. Manakala dari segi K-nya ialah K103.10 menjelaskan kepentingan sikap berani menyuarakan pandangan. Jadi itulah standard pembelajaran kita untuk hari ini. Dan apa kata kita mulakan kelas kita? Okey, Silakan. boleh saya teruskan, Ifan? Silakan. Okey, sekarang kita akan lihat berkaitan dengan latar belakang pentadbiran tentera British yang kita kenali sebagai BMA. Bila sebenarnya BMA ditubuhkan? Ditubuhkan pada 12 September 1945 selepas Jepun menyerah kalah. Baik. BMA ini merupakan satu bentuk pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Okey, tugas BMA adalah untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Itu dua tugas BMA. Okey, teruskan. Okey, ini kita dapat lihat ialah gambar yang menunjukkan bahawa rakyat begitu teruja dengan kedatangan tentera British. Dia teruja sebab apa? Tentera British ini dikatakan boleh memulihkan keadaan tanah Melayu ketika itu. Itu janjinya ketika itu. Iya, itulah janjinya. Okey, bagaimanakah tentera British mengembalikan kestabilan dan keamanan? Caranya mudah sahaja. Membubarkan MPAJA dan meminta semua senjata diserahkan. Namun, BMA gagal bertindak sedemikian. Ada juga senjata yang tidak diserahkan kepada pihak British. Baik. Dan seterusnya memulihkan kepercayaan rakyat. Sebab apa nak pulihkan kepercayaan rakyat? Supaya rakyat ni akan sokong apabila British datang kembali ke tanah Melayu. Baik. Okey, sekarang ni kita nak uji minda murid-murid atas talian. Boleh tak Ifan bacakan soalan? Baik, soalan uji minda yang pertama. Nyatakan kesukaran hidup yang dialami oleh rakyat akibat pemerintahan Jepun. Silakan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Haziq, silakan. Cikgu, rakyat juga tidak mempunyai wang membeli makanan, manakala kegiatan menyorok barang berlaku. Okey, itu antara kesukaran hidup yang dihadapi. Selain daripada tidak dapat makanan, bekalan makanan tidak cukup, sebenarnya rakyat menderita kerana tak cukup makanan. Ada yang kebuluran dan ada juga yang menghadapi penyakit beri-beri. Iaitu penyakit di mana mereka kekurangan zat makanan. Betul. Okey. Dan itu merupakan salah satu, orang kata apa, keadaan ketika itu, cikgu. Ya, tepat sekali. Okey, kita akan uji lagi minda pelajar saya, murid saya. Okey, apakah tindakan yang dilaksanakan oleh BMA untuk memulihkan keadaan sosioekonomi rakyat? Baik, siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, ada yang nak jawab tak? Okey, ada yang jawab soalan? Kalau tadi Haziq mungkin okey, kita pergi kepada Alisha lah, cikgu Ya, Alisha. Baik, ke Bunga pula. Silakan Alisha. Jawapannya ialah BMA ni berusaha untuk memulihkan ladang getah, lubang biji timah serta membaiki prasarana dan kemudahan kesihatan yang dimusnahkan oleh tentera Jepun. Okey, jawapan yang sangat tepat Sangat sekali, tepat, Ifan. cikgu, Sangat tepat. Okey, itu adalah antara tindakan BMA untuk memulihkan kembali keadaan sosioekonomi masyarakat supaya masyarakat punya yakin kepada pihak British apabila British datang kembali ke tanah Melayu. Baik, cikgu. Mungkin kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, saya rasa Ifan pula yang baca soalan. Baik, Ifan yang akan tolong baca. Soalan seterusnya, nyatakan kesukaran yang dihadapi BMA dalam usaha memulihkan keadaan sosioekonomi. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey. Siapa tu? Okey, Mas Turina, silakan. Cikgu, kesukaran yang dihadapi ialah kesukaran membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi. Okey, jawapan yang sangat tepat sekali. Ifan, itu antara kesukaran yang dihadapi oleh BMA untuk pulihkan kembali keadaan sosioekonomi masyarakat tanah Melayu. Okey, baik. Satu lagi soalan, cikgu Okey, kita uji lagi murid saya atas talian dengan soalan kebat. Kerana kebat ni merupakan satu elemen penting dalam mata pelajaran sejarah bagi menguji kemahiran berfikir pelajar di luar kotak. Okey, kita akan lihat soalannya, Ifan. Boleh saya baca? Silakan. Okey, jelaskan iktibar daripada pentadbiran tentera British BMA di tanah Melayu. Siapa yang nak jawab? Okey, dipersilakan Aziz.
Iktibar yang diperoleh ialah rakyat perlu berwaspada dengan kuasa asing. Okey, ada yang ingin menambah jawapannya? Okey, Alia Alisha. Seterus cikgu, kegagalan pentadbiran British menggambarkan keamanan dan juga memberikan kesedaran kepada kita semua agar tidak lagi mudah mempercayai kuasa asing. Okey, jawapan yang sangat tepat. Alhamdulillah. Pelajar berjaya berfikir secara kreatif dan kreatis. Okey, bolehkah tepukan untuk diri masing-masing terlebih dahulu? Dan untuk sekarang ini cikgu, berdasarkan prestasi mereka setakat ini, berapa bintang yang mereka peroleh? Silakan. Okey, saya bagi 4 daripada 5 sebab masih awal lagi. Masih awal lagi. Baik. Okey. 4 kepada Mas Turina, Alisha dan juga Haziq, cikgu. Iya, tepat sekali, Irfan. Baik, terima kasih. Dan tadi Abang Irfan ucapkan. Sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika. Kembalinya kita selepas ini dengan pelbagai lagi perkongsian ilmu daripada Cikgu Wan Muhammad Saifuddin. Okey, kita akan berehat seketika dalam Didik TV KPM. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran sejarah tingkatan berapa cikgu? 4. Tingkatan 4. Dan kita dalam topik untuk hari ini, era peralihan kuasa British di negara kita. Dan kita akan teruskan pula dengan subtopik yang seterusnya, iaitu gagasan Malayan Union. Jadi, apa kata cikgu? Kita mulakan wadah perbincangan kita. Okey, saya mulakan dengan latar belakang gagasan Malaya Union. Okey. Bila gagasan Malaya Union diperkenalkan? Okey, gagasan Malaya Union diperkenalkan bagi menggantikan pentadbiran tentera British dan mempunyai peranan tersendiri. Ada tanggungjawab tersendiri yang dimainkan oleh gagasan Malaya Union. Yang pertama, melitingkan sistem pentadbiran supaya perjalanan pemerintahan British di Tanah Melayu berjalan dengan lancar. Yang kedua, meningkatkan pelaburan ekonomi. Untuk meningkatkan pelaburan ekonomi, kenapa? Supaya ekonomi Tanah Melayu dapat dipulihkan. Okey. Dan yang ketiga, mengukuhkan pertahanan. Mengukuhkan pertahanan British supaya British dapat mengukuhkan kuasa di Tanah Melayu. Maknanya mungkin kita boleh lawan kuasa pihak luar, cikgu, ya? Ya, sebabnya prinsipnya pertahanan kukuh, negara kuat, pentadbiran pun menjadi kuat. Baik. Okey, dan yang terakhir, mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk menguatkan ekonomi. Mengekalkan orang luar sebagai sumber tenaga kerja dan menjana kepada pembangunan ekonomi. Okey, boleh saya teruskan, Irfan? Silakan, Okey, cikgu. kita akan lihat pula bagaimana boleh terbentuknya Malaya Union di Tanah Melayu. Dia ada proses demi proses sehingga terbentuknya Malaya Union. Okey, kita mulakan yang pertama. Yang pertama ialah melalui unit perancangan Tanah Melayu dibentuk di London. Apa tujuan unit perancangan ini? Okey, unit perancangan ini adalah untuk membentuk satu pentadbiran baru untuk menggantikan BMA. Jadi merancang punya rancang, maka wujudlah Malaya Union. Dan seterusnya, apabila wujudnya rancangan Malaya Union, rancangan tersebut dibentangkan di Parlimen ketika itu. Dan siapa yang membentangkan rancangan tersebut? Dibentangkan oleh Setiausaha Tanah Jajahan British. Dan seterusnya, ada juga Persatuan Melayu Britain. Mereka menghantar memorandum. Kenapa mereka menghantar memorandum? Kerana mereka tidak inginkan kewarganegaraan secara jus soli. Mereka tak nak. Jadi mereka menghantarkan memorandum. Dan seterusnya ada juga wakil daripada orang Cina, iaitu Tan Cheng Lock. Dan Persatuan Cina juga menghantar memorandum berkaitan dengan masa depan Tanah Melayu. Dan akhirnya, proses demi proses, maka terbentuklah Malaya Union dan dilaksanakan secara rasmi di Tanah Melayu pada 1 April 1946. Baik, cikgu. Cikgu Ifah, ada satu soalan. Tadi cikgu ada bercakap mengenai prinsip jus soli. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit apa itu
hak kewarganegaraan dari segi jus soli ni? Okey, sebenarnya Ifan, soalan tu saya sediakan untuk murid saya. Boleh? Oh, okey. Tak apa. Kalau macam tu, Okey. saya minta anak murid cikgu yang akan jawab. Sebentar lagi. Okey, dalam penerangan tersebut, saya ada menyatakan dua konsep utama. Baik. Satu, prinsip jus soli. Boleh tak? Dan satu lagi berkaitan dengan kertas putih 6274. Itu dua konsep utama dalam pelaksanaan Malaya Union. Okey. Okey, ada tak murid atas talian yang ingin menyatakan apa itu prinsip kewarganegaraan secara jus soli? Ceritakan kepada Abang Irfan kat sini. Abang Irfan nak dapat jawapan. Baik. Okey. Silakan, Daniel. Okey, prinsip kewarganegaraan jus soli ialah kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Oh, okey. Kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Faham? Okey, seterusnya ada satu lagi prinsip. Kertas putih 6274. Apa perkara yang terkandung dalam kertas putih 6274? Siapa nak tolong jawab? Silakan. Okey, Mas Turina. Cikgu, Ya. ada 13 perkara yang dibentangkan kertas putih 6274 ialah konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja Melayu, syarat kewarganegaraan dan agama Islam. Okey. Tepat sekali jawapan mereka. Itu antara perkara yang terkandung dalam kertas putih tersebut. Yang akan memandu pergerakan Melayu ni ketika Ya, itu. sangat cikgu, tepat Irfan. Baik, terima Okey, kasih. Irfan pun bagus. Alhamdulillah. Okey, Irfan yang bagus. teruskan, cikgu. Okey, saya teruskan. Okey, kita akan lihat ciri-ciri perlembagaan Malaya Union. Kita akan lihat dalam dua aspek. Satu aspek sistem pentadbiran, satu berkaitan dengan kewarganegaraan. Okey, saya akan lihat terlebih dahulu dari segi aspek sistem pentadbiran. Okey. Yang pertama ialah negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat kecuali Singapura disatukan di bawah satu unit pentadbiran. Sebelum Malaya Union diperkenalkan, negeri tersebut diasingkan pentadbiran mereka. Tapi sekarang mereka satukan menjadi satu unit pentadbiran. Untuk apa? Untuk menyeragamkan sistem pentadbiran dan melicingkan pentadbiran. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi peranan raja-raja. Okey, apa yang berlaku? Raja menjadi ahli majlis raja-raja yang berkuasa dalam dua bidang, Irfan. Dua perkara sahaja. Yang pertama? Satu, agama Islam. Baik. Dan satu lagi, adat istiadat. Okey, maknanya di sini kuasa raja-raja kita adalah sangat terhad, cikgu. Ya, sangat tepat Irfan. Jadi terhad kuasa raja. Kuasa raja dari segi politik sangat terhad. Nampaknya kedaulatan raja semakin terhakis. Betul. Okey, dan prinsip yang ketiga, ciri yang ketiga ialah Malaya Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik Raja England. Okey, maksudnya sekarang negara kita, Malaya Union kita diketuai oleh Gubernur British. Siapa yang lantik? Raja England. Baik. Gubernur ni orang siapa? Orang kita ke orang luar? Orang luar, cikgu. Orang luar, tepat sekali Irfan. Dan terdapatnya dua majlis ketika itu. Satu, majlis eksekutif, satu lagi majlis perundangan. Dan semuanya adalah di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, itu dari segi sistem pentadbiran. Okey. Kita lihat pula dari segi aspek kewarganegaraan. Macam mana bentuk kewarganegaraan di bawah pentadbiran Malaya Union. Okey, seperti yang kita nyatakan sebentar tadi. Baik. Bentuknya ialah secara Jus soli. Tepat sekali. Okey, kita lihat bagaimana kewarganegaraan secara jus soli dilaksanakan. Okey, ada tiga cirinya. Ada tiga konsepnya, ada tiga cara. Okey, yang pertama, seluruh rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura menjadi warga negara Malaya Union. Siapa yang lahir dekat Tanah Melayu, siapa yang lahir dekat Singapura, automatik menjadi warga negara Malaya Union. Okey. Prinsip yang kedua ialah mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Okey, macam Ifan dah lebih kan 18 tahun? Lebih, cikgu. Lebih, okey. 18 tahun ke atas yang tinggal di Tanah Melayu bermastoting 10 hingga 15 tahun, mereka layak menjadi warga negara. Okey, Itu yang walaupun kedua. tidak kisah dari mana mereka berasal, dan kalau mereka lebih daripada 18 tahun dan bermaksudin selama 10 tahun dan ke atas, mereka layak menjadi warga Melayu Union. Okey, tepat sekali. Betul, Ifan. Okey. Dan yang ketiga, kalau jika tak berumur 18 tahun, bawah daripada 18 tahun,
tetap layak menjadi warga negara dengan syarat ibu bapanya merupakan warga negara. Itu syarat-syarat di bawah prinsip jus soli. Okey, boleh saya teruskan Irfan? Silakan cikgu. Okey, saya dah bagi penerangan yang sangat teliti dan jelas. Sekarang ni tibalah masa saya nak tengok hasil yang murid-murid saya jalankan. Okey, untuk pengetahuan Irfan, tugasan ini dah diberikan terlebih awal kepada mereka semua. Okey, mereka menghasilkan peta pemikiran untuk menyatakan ciri-ciri Malaya Union. Okey. Murid-murid saya dah bersedia ke belum? Okey, sudah bersedia. Nampak dah bersedia semua tu. Okey, siapa yang nak bentangkan hasil kerja yang dijalankan? Baik, silakan Alia Alisha. Cuba angkat tinggi sikit. Okey. Ini merupakan hasil kerja saya. Peta minda ini adalah tentang ciri-ciri perlembagaan bagi sistem pentadbiran. Yang pertama, kita ada kesatuan, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Yang kedua adalah Raja-Raja Melayu. Sultan ini mereka menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan soal agama Islam dan ada istiadat Melayu. Yang terakhir, kita ada Ketua Pentadbir. Malaya Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malaya Union dibentuk di bawah kawalan Perusahaan Tinggi British. Okey, terima kasih Alia Alisha. Bagaimana cikgu dengan penjelasan Alia sebentar tadi? Okey, berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Alia Alisha, satu penjelasan yang lengkap kerana meliputi semua aspek dari segi kesatuan, peranan raja dan juga kewujudan dua majlis, itu majlis eksekutif yang ditubuhkan oleh pihak Malaya Union. Okey, seterusnya kita nak tengok hasil yang kedua. Okey, sebelum kita teruskan yang kedua, berapa bintang untuk Alia Alisha cikgu? Saya rasa dah hasilkan kerja, dah siap, cantik, dah terangkan. Okey, saya berikannya 5 bintang. 5 bintang untuk Alia Alisha setakat ini. Baik, mana tadi ada 9 lah cikgu. 5 campur 4 dah 9 dah. Okey, dah 9 bintang. Okey, baik. Jadi apakah kita teruskan dengan hasil kerja yang kedua daripada siapa? Okey, siapa yang nak bentangkan? Okey, Okey, Haziq. Okey, seterusnya pasal kewarganegaraan. Nampak? Okey, yang pertama, melalui prinsip Soli menjadi asas kewarganegaraan Malaya Union. 18 tahun ke atas serta bermastalki 10 hingga 15 tahun diberi kewarganegaraan. Serta seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai Malaya Union. Yang terakhir, umur yang kurang 18 tahun yang ibu bapa warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Okey. Baik, terima kasih saudara Haziq. Jadi cikgu mungkin boleh berikan sedikit komen mengenai prestasi Haziq setakat ini. Okey, prestasi Haziq setakat ini sangat baik kerana dia berjaya menyatakan prinsip kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh Malaya Union. Dia berjaya menyatakan bahawa Malaya Union memperkenalkan prinsip jus soli dan dia berjaya menerangkan satu persatu bagaimanakah kewarganegaraan secara jus soli dilaksanakan dan penerangannya sangat tepat. Yang ada 3 syarat tadi kan cikgu? Ya, tepat sekali Irfan. Jadi untuk itu berapa bintang yang Haziq berjaya dapatkan setakat ini? Okey, Haziq pun seperti Alia Alisha dia menjalankan tugas lebih awal, dah buat kaji dan mengkaji semua dan menghasilkan. Okey, kita bagi Haziq 5 bintang. Baik, berikan tepukan untuk Haziq. Kita bagi 5 bintang setakat ini, jadi 5 campur 4 ada 9 bintang. Nampaknya murid-murid cikgu setakat ini berjaya memahami dan juga mengaplikasikan dalam tugasan yang telah diberikan dan nampaknya kita telah pun memahami mengenai gagasan Malayan Union. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika dan kita kembali lagi dalam TV KPM untuk banyak lagi perkongsian pengetahuan bersama dengan Cikgu Wan Muhammad Saifuddin. Jangan ke mana-mana.
KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dan kita sedang belajar mengenai era peralihan kuasa British di negara kita, negara Malaysia. Dan kita untuk segmen kali ini akan teruskan pula dengan subtopik iaitu mengenai penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Jadi Irfan pun dah tak sabar nak tahu mengenai hal ini. Apa kata kita mulakan Cikgu Wan? Okey, terima kasih Irfan. Saya mulakan. Okey, kita akan lihat bahawa Malayan Union ini diperkenalkan pada tahun 1946. Dalam masa yang sama juga, kertas putih diisytiharkan pada tahun yang sama. Dan ini memberikan satu penentangan hebat kepada Malayan Union. Siapa lagi yang menentang? Raja dan rakyat. Kita lihat kenapa sebenarnya pihak Raja Melayu menentang Malayan Union. Ada dua faktor utama yang menyebabkan penentangan tersebut. Yang pertama ialah Malayan Union ini merupakan satu bentuk penjajahan mutlak oleh pihak British. Maksudnya British datang untuk jajah kembali. Okey, dan yang kedua, Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dalam politik. Sebab apa kehilangan kedaulatan? Kita dapat lihat ya, kuasa sultan dah semakin berkurangan. Dah terhakis dah Cikgu? Dah terhakis. Bagus Irfan. Itu istilah yang sangat tepat. Sudah terhakis. Kenapa? Sultan hanya berkuasa dalam dua perkara sahaja. Agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sekarang ni pihak Raja-Raja Melayu ingin menyuarakan bantahan. Jadi mereka menggunakan pelbagai strategi, pelbagai langkah untuk menentang menentang Malaya Union. Okey, kita lihat langkah satu demi satu. Apa tindakan yang dibuat? Okey, kita lihat yang pertama. Yang pertama membawa kes Malaya Union ke Mahkamah Tinggi England. Okey, kenapa mereka mula sedar untuk membawa kes tersebut? Okey, ini hasil daripada persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandariah. Okey, jadi mereka dah bersidang, Raja-Raja Melayu bersidang, maka mereka bersetuju untuk membawa kes ini ke mana? Ke Mahkamah Tinggi England. Kenapa? Kerana tindakan Macmaker mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu itu secara tidak wajar. Sebab apa? Secara ugutan dan paksaan. Betul. Dan tindakan Macmaker ni berjaya mendapatkan 9 tanda tangan Raja-Raja Melayu dalam tempoh 2 bulan sahaja. Okey. Seterusnya, menghantar surat bantahan ke London. Siapa yang hantar surat bantahan tersebut? Okey, diwakili oleh Sultan Kedah, Sultan Perak dan Sultan Johor. Mengantar surat bantahan kepada George Henry Hong dan mendakwa baginda diperdaya oleh Macmaker. Diperdayalah sebab Macmaker mendapat tanda tangan secara paksaan, ugut-ugutan dan tidak memberi masa yang lama kepada Sultan ataupun Raja-Raja Melayu untuk mendapatkan untuk membuat keputusan. Sultan tak boleh berbincang dengan para penasihat dia, pembesar. Maknanya ketika itu pemimpin kita tidak boleh membuat keputusan secara rasional Cikgu ya? Ya, sebab segera minta terus dapat. Lepas tu ugutan lagi. Ya, sangat tepat Irfan. Okey, dan seterusnya menyokong Kongres Melayu. Okey, Kongres ni adalah satu perhimpunan besar-besaran. Okey, siapa yang sokong? Sudah tentulah Raja-Raja Melayu. Okey, Kongres Melayu ni adalah perhimpunan orang Melayu secara besar-besaran. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa orang Melayu dengan pemimpin Melayu, Raja-Raja Melayu berganding bahu untuk menentang Malaya Union. Semua lapisan masyarakat, tak kisahlah pemimpin, rakyat biasa, mereka memang tak suka pada Malaya Union. Maka mereka menentang melalui Kongres Melayu. Okey, kita boleh lihat contoh yang mudah. Sultan Isamuddin Alam Shah, ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, menderma sebanyak RM15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor dan baginda juga turut merasmikan kongres tersebut. Baik. Itu menunjukkan sokongan. Dia derma duit dan dia merasmikan. Itu sokongan. Ketika ini Cikgu saya yakin dan percaya RM15,000 ni merupakan satu nilai yang banyak ketika itu. Ya, sangat besar. Banyak program boleh dirancang untuk menentang Malaya Union. Okey, seterusnya kita akan lihat peranan Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malaya Union. Okey, kita dapat lihat sini ada sangat unik sekali, sangat menarik. Kerana apa? Peranan Permaisuri Perak. Nampaknya peranan golongan wanita. Okey, wanita juga turut berperanan berada di belakang kaum Adam. Okey, pihak lelaki untuk menentang Malaya Union. Okey, kita akan lihat bagaimana peranan yang dimainkan oleh Permaisuri Perak. Okey, Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kalsum mengetuai barisan hadapan bersama-sama dalam
perarakan yang melibatkan wanita negeri Perak. Maksudnya perarakan tu disertai golongan kaum wanita negeri Perak dan Puteri Kalsum ni, Raja Perempuan Kalsum ni mengetuai pembarisan tersebut. Ini menunjukkan sokongan yang padu kepada rakyat Perak untuk sama-sama menentang Malaya Union. Dan nampaknya ketika itu cikgu, wanita telah pun bangkit dan bersuara untuk menentang penubuhan Malayan Union. Dan mereka sangat berani. Betul cikgu. Betul. Okey. Dan seterusnya memulakan upacara pelantikan Gubernur Malaya Union. Mereka pulau. Mereka bersetuju. Siapa yang bersetuju tu? Raja-Raja Melayu. Sultan lah. Sultan bersetuju memulaukan pelantikan Gubernur Malaya Union. Dan apa yang berlaku ketika itu? Semua masyarakat berkumpul untuk memulaukan pelantikan Gubernur Malaya Union dan melaungkan dua perkataan yang kalau kita dengar dia boleh menyebabkan kita rasa begitu terharu dan bersemangat untuk sama-sama memperjuangkannya. Baik. Iaitu perkataannya ialah daulat tuanku dan hidup Melayu. Gitu. Itu antara perkataan-perkataan yang menjadi pembakar semangat ketika itu. Inspirasi kepada orang lain untuk sama-sama berjuang menentang Malaya Union. Sekarang ni tibalah masa saya nak uji murid-murid saya atas talian, manakala murid-murid di rumah juga boleh bersama-sama dengan saya untuk terlibat dalam aktiviti uji minda. Uji minda. Baik. Jadi, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama, cikgu. Soalannya berdasarkan gambar ya. Sebabnya dalam peringkat menengah atas ada soalan-soalan yang diambil daripada buku teks dan dibawa masuk ke dalam peperiksaan. Untuk menguji bahawa pelajar ni peka tak dengan apa yang ada dalam buku teks tersebut. Dan untuk hari ini kita melihat kepada satu gambar yang menunjukkan keadaan penentangan rakyat Tanah Melayu terhadap Malayan Union ketika itu. Jadi, soalannya cikgu. Soalannya ialah soalan kebat berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan peristiwa yang berlaku. Apa peristiwa berlaku berdasarkan gambar tersebut? Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Alia Alisha lagi sekali. Silakan. Berdasarkan gambar yang tersebut merupakan salah satu tindakan penentangan Raja Melayu terhadap Malayan Union. Peristiwa ini berlaku dalam gambar tersebut ialah Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Selain itu juga, peristiwa ini berlaku pada 28 Mei 1946. Ahli Parlimen British tiba di Kuala Kangsar, Perak, tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam. Sebagai tindak balas, satu perhimpunan besar-besaran di padang bandar diraja Kuala Kangsar. Perhimpunan ini menunjukkan rakyat dan raja bergabung menentang British. Raja Perempuan Kalsum mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Perarakan tersebut juga berjalan melintasi raja-raja Melayu, ahli Parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Pada pandangan saya, ini menggambarkan bahawa pemimpin yakini golongan raja memainkan satu peranan yang baik dengan bekerjasama dengan rakyat untuk menentang Malayan Union. Dalam masa yang sama, golongan wanita menunjukkan keberanian dan semangat juang yang tinggi. Lama. Jawapan yang sangat lengkap bagi saya, cikgu. Jadi, sebagai seorang yang mengetahui lebih lanjut, mungkin cikgu boleh berikan sikit komen daripada jawapan jawapan yang diberikan oleh Alisha sangat tepat kerana peristiwa yang dia terangkan tu memanglah peristiwa yang berlaku dalam gambar tersebut. Dan apa yang menariknya pada jawapan Alisha ni, kerana dia telah meletakkan nilai dekat situ. Nilai siapa? Nilai keberanian seorang perempuan mempertahankan hak. Di situ kita nampak satu jawapan yang sangat matang. Kalau dalam sejarah dia ada satu jawapan yang sangat matang, sangat jelas dan sungguh baik sekali. Jadi, berapa bintang untuk Alia Alisha untuk soalan kalau dah layak dapat markah penuh, bintangnya ialah 5 bintang untuk Alia Alisha. Berikan tepukan terlebih dahulu. Alia ni nampaknya yang paling ke depan sekali, cikgu. Banyak bintang. Sangat aktif. Sangat aktif ketika ini. Baik, mungkin kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya ialah satu bentuk soalan kebat.
Perjuangan pemimpin menentang Malaya Union perlu dicontohi oleh rakyat. Berikan hujah. Okey, mereka perlu bagi hujah. Kenapa perjuangan tersebut kita boleh jadikan contoh? Walaupun perjuangan tu masa lampau, tapi kita boleh ambil untuk hari ini. Okey, siapa yang nak berikan jawapan? Sebagai inspirasi, siapa nak jawab? Okey, nampaknya Una. Una Masturina, silakan. Cikgu, bekerjasama dengan rakyat menentang penjajahan. Okey, huraiannya ialah ini menunjukkan kesungguhan golongan pemimpin menentang Malayan Union. Perjuangan menjadi lebih mantap kerana wujudnya semangat perjuangan dari pelbagai lapisan masyarakat dan tidak mengira kedudukan. Contohnya, Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kalsum mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Kesimpulannya, jelaslah bahawa sebuah perjuangan perlulah melibatkan semua pihak dan berganding bahu agar matlamat perjuangan tercapai dan kedaulatan dikembalikan. Ini juga jawapan yang cukup mantap bagi saya. Dan bagaimana komen cikgu? Okey, pada komen saya, Una berjaya memberi satu penjelasan yang sangat bagus, tepat. Kenapa? Adanya fakta, dia memberi fakta. Dalam fakta tu dia memberi huraian, adanya huraian lanjutan, adanya contoh dan inferen. Inferen itu ialah kesimpulan kecil bagi fakta tersebut. Jadi jawapan Una ni sangat lengkap, mantap, padat dan contoh yang sesuai. Okey, mantap, padat, semua sekali lah. Semua adalah. Jadi, berapa bintang untuk Masturina, cikgu? Okey, kalau begitu dia punya mantapnya, padatnya semua. Okey, ya, maksudnya cukup rencah Cukup rencah. Okey. Sedap rasa. Sesedap rasa. Okey. Una berjaya mendapat 5 bintang. Baik, berikan tepukan untuk Una 5 bintang. Okey, nampaknya Alisha dan juga Masturina sedang mendahului setakat ini. Baiklah, apa kata cikgu kita bagi mereka ni rehat kejap lah. Okey, Minum boleh. air ke makan sikit. Sebab kita ingin berhenti berehat seketika dan kita akan kembali lagi dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM, tentunya dalam mata pelajaran sejarah untuk tingkatan 4. Dan kalau tadi kita melihat penentangan Raja-Raja Melayu, dan sekarang ini kita akan beralih kepada subtopik yang seterusnya mengenai penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Jadi, cikgu, apa kata kita mulakan sekarang? Okey, terima kasih Irfan. Okey, sebentar tadi kita sudah lihat berkaitan dengan penentangan Raja-Raja Melayu. Sekarang kita beralih pula bagaimana rakyat tempatan, rakyat tanah Melayu menentang Malaya Union. Okey, rakyat pun menggunakan pelbagai kaedah, pelbagai cara untuk menentang Malaya Union. Okey, yang pertama melalui bantahan akhbar Melayu. Maksudnya rakyat menggunakan saluran akhbar sebagai media untuk membantah Malaya Union. Contoh akhbarnya ialah Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara. Okey, bagaimana akhbar ini membantu suara rakyat? Yang pertama ialah membantah secara keras. Okey, membantah secara keras tindakan Malaya Union, dan dalam masa yang sama juga akhbar ni telah menyeru orang Melayu untuk mengadakan perhimpunan besar-besaran menentang Malaya Union, dan akhbar juga setiap hari melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu. Dia selalu melaporkan. Supaya apa dia melaporkan? Supaya orang lain mengikut atau menjadikan inspirasi kepada penentangan tersebut. Orang yang terikut-ikut boleh join sekali. Makin lama makin ramai yang mengikut. Ya, betul. Bersemangat untuk mengikuti perkembangan tersebut. Okey. Seterusnya, bantahan cendekiawan. Cendekiawan ni adalah golongan cerdik pandai lah. Okey, terlihat siapa yang membantah. Okey, pemimpin Melayu seperti Datuk On Jaafar, kita ada Datuk Nik Ahmad Kamil, Tengku Muhammad Zakbar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Mereka semua antara golongan cendekiawan Melayu yang turut serta
menentang Malaya Union. Mereka bersama-sama menentang Malaya Union. Okey, macam mana cara mereka menentang Malaya Union? Menggerakkan orang Melayu menentang Malaya Union. Mereka yang menggerakkan. Macam mana mereka yang menggerakkan? Panggil, menjadi ketua, mengarahkan, menjadi contoh supaya orang Melayu boleh turut sama serta menentang Malaya Union. Maknanya mereka di depan dan rakyat di belakang bersama-sama menentang. Ya, cikgu, menyokong. Menyokong. Okey. Baik. Seterusnya, bantahan golongan wanita. Okey, seperti yang berada dekat depan Irfan tu. Okey, itu adalah dua contoh kaum wanita yang turut sama menentang Malaya Union. Okey, antara tokoh wanita yang menentang Malaya Union ialah Cikgu Zaharah Abdullah mewakili Batu Pahat, Halimatun Abdul Majid Rembau, Saleha Muhammad Ali, Zahara Tamim, Datin Putih Mariah. Itu antara golongan wanita yang menentang Malaya Union. Dan saya tertarik dengan satu perkataan ini. Apa tu, satu cikgu? ucapan ini yang dipetik khas daripada buku teks. Ini daripada buku teks. Okey, Ifan nak baca ke tak? Okey, boleh cikgu. Okey. Jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut menggembleng tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapat kembali hak-hak kami. Ya. Menunjukkan bahawa wanita ni sangat berani. Betul. Dia rela berada di belakang lelaki untuk mendapatkan hak mereka walaupun apa terjadi. Walaupun apa korban yang nyawa ke tak kisah, janji mereka mendapatkan hak mereka. Okey, seterusnya bantahan Persatuan Melayu. Okey, bantahan Persatuan Melayu kita rujuk di sini ialah syarikat bekerjasama Amsaiburi iaitu Sabarkas, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, adanya juga Persatuan Melayu Selangor. Ini antara persatuan-persatuan Melayu yang aktif menentang Malaya Union. Dan pada masa yang sama, ada juga Persatuan Melayu yang tidak aktif tapi dihidupkan semula. Baik. Supaya mereka aktif dan menentang Malaya Union. Dan dalam masa yang sama, ada Persatuan Melayu baru diwujudkan. Untuk apa? Untuk memastikan mereka mempunyai satu organisasi untuk bersama-sama menentang Malaya Union. Okey, saya teruskan. Silakan cikgu. Dengan bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor. Okey, berlakunya bantahan secara besar-besaran di mana Kelantan, Kedah dan Johor. Dan keadaannya sama semua bagi setiap negeri. Semua rakyat berkumpul beramai-ramai untuk menentang Malaya Union. Menunjukkan bahawa rakyat itu bersama-sama dengan pemimpin negeri tersebut menyokong bagi menentang Malaya Union. Mereka sama-sama turun di satu kawasan untuk memberikan sokongan yang padu terhadap pemimpin tempatan. Maknanya ketika itu cikgu ada lelaki, perempuan, kanak-kanak pun mesti ada juga cikgu. Ya, kan? ada pelbagai lapisan masyarakat. Baik. Okey, sebagai contoh yang mudah di Johor. Okey, di Johor berlaku pada Januari 1946. Okey, apa yang berlaku dekat sini kita lihat disertai oleh Persatuan Melayu Johor, Ungku Omar Abdullah, Naib Presiden Lembaga Kesatuan Melayu Johor dan Dr. Hamzah. Dr. Hamzah ni waktu tu dia berucap menentang Malaya Union. Ketika mereka berkumpul ramai-ramai, bukan sekadar berkumpul, tapi Dr. Hamzah tu berucap. Okey. Ucapan-ucapannya tu menjadi inspirasi kepada semua rakyat Johor untuk menentang Malaya Union. Baik. Okey. Jumlahnya ramai waktu tu, Ifan tengok tu, 20,000 orang Melayu. 20,000 orang Melayu, dan bagi Ifan rasa keadaan itu berkobar-kobar semangat semua orang untuk 20,000 menentang Malaya Union dengan ucapan daripada Datuk Onn Jaafar. Okey, Dr. Hamzah. Datuk Hamzah, maafkan saya. Okey. Seterusnya mengadakan Kongres Melayu. Okey. Pemimpin Nasional Melayu pada peringkat negeri bersetuju mengadakan kongres. Kongres itu perhimpunan orang Melayu lah. Mereka bersetuju mengadakan kongres. Okey, di mana ada dua peringkat kongres ni. Yang pertama diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Masanya 1 Mac 1946 sehingga 4 hari bulan 3 1946. Dan ketika itu penglibatan siapa yang terlibat dalam kongres tersebut? Ialah 41 pertubuhan Melayu. Dan hasil daripada kongres tersebut ialah mereka bersetuju menubuhkan UMNO untuk menentang Malaya Union. Baik. Jadi UMNO ni menjadi sebagai satu medium untuk menentang Malaya Union. Maknanya lagi strategik lah kita punya cara untuk menentang Malaya Union dengan menubuhkan UMNO ketika. Ya, sebab kita ada satu organisasi. Betul. Okey. Seterusnya, adanya kongres seterusnya diadakan di Johor. Johor Bahru, Johor. Dan ketika ini secara rasminya UMNO ditubuhkan di mana? Di Istana Johor pada 11 Mei 1946. Dan pada waktu ini sangat
kalau kita berada di tempat yang kat sini, kita rasa kita boleh menangis kok. Sebab apa yang berlaku dekat sini ialah mereka yang berkumpul dekat Johor Bahru ni, mereka menganggap bahawa hari lahirnya Malaya Union tu merupakan hari kematian. Kematian bagi orang Melayu. Malaya Union lahir, mengambil alih tanah Melayu merupakan hari kematian. Faham? Sangat sedih ya. Betul. Hari kematian. Dan apa yang mereka buat sebagai tanda memprotes lahirnya Malaya Union ialah sebagai tanda mereka melilitkan kain putih disongkok sebagai tanda berkabung. Maksudnya mereka betul-betul tak suka kepada Malaya Union. Okey. Dan seterusnya, sebenarnya selepas Kongres diadakan, adanya pula peranan UMNO. UMNO dah mula mengambil peranannya dan mengadakan bantahan secara besar-besaran ketika lawatan ahli Parlimen British ke Tanah Melayu. Buat bantahan besar-besaran untuk menunjukkan bahawa orang Melayu ni memang menolak secara keras Malaya Union. Kerana apa? Kerana hak orang Melayu, hak raja, negara kita sendiri. Dan macam kita buat gimmick tadi, katakan tidak kepada Malaya Malaya Union. Okey, cikgu. Sekarang ni kita teruskan pula dengan uji minda yang seterusnya. Jadi apa kata kita mulakan? Okey, dah dengar, murid-murid dah dengar semua. Dah faham? Sekarang ni kita nak uji minda murid-murid semua. Okey. Bagaimanakah raja-raja Melayu menentang pelaksanaan Malaya Union? Bagaimanakah tu merujuk kepada cara. Okey. Silakan Daniel. Okey, Raja Melayu menentang Malaya Union dengan cara, yang pertama, membawa kes ke Mahkamah Tinggi di London. Yang kedua, menghantar surat bantahan ke London. Dan yang ketiga, menyokong Kongres Melayu. Dan yang terakhir, memulaukan upacara pelantikan Gamelno Malayan Union. Okey, terima kasih saudara Daniel untuk jawapan tadi. Bagaimana komen cikgu? Okey, jawapan yang tepat. Daniel telah merumuskan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Raja Melayu dalam proses penentangan terhadap Malaya Union. Baik, jadi berapa markah untuk Daniel, cikgu? Okey, kita bagi 5 bintang. 5 bintang untuk Daniel. Baik, terima kasih. Dan Abang Irfan rasa itu sahaja soalan untuk 1 jam ini. Jadi, apa kata kita dapatkan rumusan dari cikgu kita mengenai topik untuk hari ini? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Apa yang saya boleh rumuskan mengenai topik pada hari ini ialah berkaitan dengan apabila Jepun telah pulang ke negara asal dan diambil oleh alih pentadbiran Tanah Melayu oleh BMA, seterusnya Malaya Union, dan ini sebenarnya bukan satu perkara yang baik. Betul. Sebenarnya apabila Malaya Union telah mengambil alih pentadbiran, ia menyebabkan kuasa raja dari segi politik terhakis dan semakin terhad. Dan kita sebenarnya dijajah kembali. Betul. Oleh itu, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang sayangkan negara, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, kita perlu berwaspada dengan kuasa asing, berhati-hati membuat pilihan dan sentiasa peka dengan perkembangan semasa. Baik, cikgu. Terima kasih atas rumusan yang sangat padat bagi Irfan. Dan bagaimana pula dengan prestasi keseluruhan murid-murid cikgu yang berada di dalam talian? Okey, secara keseluruhan saya boleh rumuskan pencapaian murid saya pada hari ini sangat cemerlang. Mereka berjaya memberi jawapan yang tepat berdasarkan apa yang saya sampaikan. Mereka juga berjaya menjawab soalan kebat berdasarkan format, dan juga jawapan-jawapan mereka merupakan jawapan yang sangat matang. Sangat matang. Baik, berikan tumpukan untuk diri sendiri dulu. Okey, tahniah Abang Irfan ucapkan kerana berjaya menjawab soalan dengan cemerlang sekali, dan Abang Irfan doakan agar anda mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM yang akan datang tak lama lagi. Setahun lagi kan? Dan Abang Irfan ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Wan Muhammad Saifuddin kerana bersama Irfan. Dan kita terima kasih lagi kepada Haziq, Alisha Masturina dan juga Daniel. Terima kasih kerana bersama Irfan. Dan apa kata cikgu, kita berikan pengetahuan sikit bagaimana rakan-rakan yang lain untuk mendapatkan latihan pengukuhan di mana cikgu? Okey, murid-murid di rumah boleh mendapat latihan pengukuhan melalui portal sumberku KPM. Okey, sumberku KPM. Baiklah, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlu menghayati sejarah negara kita kerana pengembangan orang terdahulu telah memberikan kemerdekaan terhadap negara kita yang kita rasai untuk hari ini. Baiklah, jadi kalau ada rezeki kita berjumpa lagi, tetapi sebelum kita berpisah,
Abang Ifan akan tinggalkan anda dengan persembahan deklamasi sajak oleh Cikgu Wan Muhammad Saifuddin yang akan ditunjukkan selepas ini. Jadi jumpa lagi. Saya Ifan Syahmi. Assalamualaikum. Silakan Cikgu. Kaulah tokoh perjuanganku, rela berkorban nyawa, rela mencurahkan tenaga, rela membagikan masa. Untuk apa? Untuk apa? Untuk kedaulatan bangsa dan negara, untuk negara yang tercinta, untuk mengembalikan maruah bangsa. Terima kasih, terima kasih. Pengorbananmu tersemak di sanubari sampai bila-bila. Didik TV KPM